Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Jadi video ni akan menerangkan tentang chapter 7. Chapter 7 dalam statistik, muka surat 132 kita punya modul. Chapter 7 tajuknya adalah hypothesis test. Hypothesis test ni dalamnya ada 7 subtopik: definition, type 1 and type 2 error, hypothesis test for single mean, hypothesis test for difference between two mean. So kita nak tengok definition dulu, macam mana apakah itu hypothesis test ni lah. So hypothesis test is a process of using sample data and classical procedure to decide whether to reject or not to reject the hypothesis about the population parameter value. So hipotesis ni macam kalau sains dulu kita pernah belajar lah hipotesis. Apakah hipotesis untuk eksperimen inilah. So kalau dalam statistik kita pun ada hipotesis juga. Cuma hipotesis kita ni ada dalam kaedah penomboran. Bernombor, yang mana kita akan buat hipotesis. Kita akan ada dua hipotesis, iaitu kita biasanya akan ada dua, sama ada H null dengan H1. Yang mana H null ni, null tu yang zero ni, H null ni macam kita punya first punya hipotesis, ini second punya hipotesis. Jadi sekarang kita nak decide hipotesis mana yang kita kena reject, hipotesis mana yang kita kena accept. So nak dapatkan dia, nak tahu reject ataupun accept, kena kira lah. Ada proses pengiraan dia. Untuk kedua-dua jenis hipotesis tu ada penerangannya. Untuk null hypothesis, HO, dia adalah statement in which population parameter has a specific value. Has a specific value. Dia ada value-nya tetap. So bila value-nya tetap kat situ, biasanya untuk null hypothesis dia pakai simbol sama dengan lah. Simbolnya adalah simbol sama dengan. Bullet yang kedua, the null hypothesis is so named because it is a starting point for the investigation. Dia katakan dinamakan HO ni, H null ni, sebab dia adalah starting point kita. Apakah idea asal-asal kita. So seterusnya, null hypothesis is initially assumed to be true. Biasanya ini kita anggap dia ni yang betul. Tapi sebenarnya tak test lagi, tak tahu lagi. Lepas tu usually it is a hypothesis to be test. Inilah yang kita nak test, dan dia punya simbolnya adalah sama dengan. Next kita ada alternative hypothesis, H1. H1. So ni adalah hipotesis alternatif kita lah. Tak semestinya hipotesis kita yang HO ni saja. Kita biasanya ada alternatif kita, baru kita boleh pilih. So it is statement about the same population parameter that is used in a null hypothesis. Maknanya dekat sini, kalau null hypothesis kita sedang uji tentang mean. Katalah mean untuk CPA pelajar adalah 3.7. Jadinya null hypothesis ni pun dia gunakan parameter yang sama. Dia akan gunakan mu juga. H1 mu. Tapi mungkin dia katakan bahawa mu nya ni tak pakai simbol sama dengan, sebab sama dengan hanya untuk null hypothesis sahaja. So mu kat sini mungkin dia punya simbolnya greater than 3.7. So kalau kita tak semestinya mu sahaja, kadang-kadang ada case tu dia guna parameter yang dia nak kaji adalah tentang HO sama dengan, katalah pasal variance. Jadi variance kuasa 2 sama dengan 0.8 contoh. Jadinya kalau null hypothesis dia kena tiru. Null hypothesisnya juga akan kaji tentang variance juga. Tapi dia tak boleh pakai simbol sama dengan, dia kena pakai simbol lain, contoh lagi kecil. Ikutlah apa parameter yang diuji di null hypothesis. Alternative hypothesis pun kena uji parameter yang sama. Yang kedua, but generally this is
a statement that specify the population parameter has a value different in some way from the value given in null hypothesis. Ni yang saya cakap tadi. Kalau null hypothesis, dia pakai simbol sama dengan. Okay, so kalau yang alternative hypothesis, kalau sama dengan juga tak jadi apalah. Dia punya simbolnya kenalah yang berbeza, sama ada greater, less ataupun not equal. Okay, bullet yang ketiga, the rejection of null hypothesis will imply the acceptance of this alternative hypothesis. Okay, maknanya dekat sini, lepas kita mengira nanti, kita kena check adakah null hypothesis kita diterima ataupun reject, accept ataupun reject. Kalau null hypothesis kita ini kena reject, kira punya kira, nanti saya ajar macam mana nak kira. Sekali kira HO ni kena reject. Bila HO kena reject, kita kena accept H1. Dan sebaliknya, kalau HO ini kena accept, tak boleh reject dia, katalah HO ini accept, H1 kena reject. Okay, so usually it contain the mathematical symbol less, greater and equal to sign. Okay, so dia punya simbolnya kena berlawanan lah dengan yang atas. Simbolnya sama ada lagi besar, lagi kecil ataupun not equal to. Ni dia punya simbol dia, jangan terbalik pula. Okay, null hypothesis kena pakai sama dengan. Okay, ni contoh macam mana nak tulis hypothesis. So, state the null and alternative hypothesis for each claim given below. Okay, A. Okay, dia kat sini ada purata gaji untuk buruh di construction di California is different from $14 which is national average. Okay, bila kita baca statement ni, dia kata gaji untuk construction worker tu adalah keywordnya different from. Okay, different from. Jadinya dia kata lain daripada $14. Okay, $14. Maknanya sekarang ni, kalau yang dia punya average yang null dia adalah sama dengan 14. Alternatifnya adalah tidak sama dengan 14. Okay, kita kena baca statement dia. Okay, B. A milling process currently produce an average of 3% defective. You are interested in showing that the simple adjustment on the machine will decrease the defectiveness. Okay, so dia kata ada proses milling ni menghasilkan purata rosak 3%. Okay, purata rosak 3%. Kita nak buat simple adjustment, nanti kita nak show dia akan mengurangkan ni, keywordnya decrease. Okay, jadinya sekarang dia punya null hypothesis, HO dia. Okay, kalau kita baca case ni adalah tentang average, so kita pakai mu. Average nya adalah 3%, iaitu 0.03. Alternatif dia apa? H1 mu. Dia kata nak decrease, jadinya kita ada less than 0.03. Okay. Okay, yang C, average weekly earnings for women in managerial and professional position is RM 2010. Do men in the same position have average weekly earnings that are higher for women? Okay, sekarang dia nak tanya, dia kata average gaji untuk wanita adalah RM 2010. Jadi adakah lelaki dalam average yang sama, adakah orang lelaki same position mempunyai average yang sama? Okay, average weekly, higher, keywordnya higher. Maknanya sekarang kita punya hipotesis kita asal-asalnya average gaji adalah sama dengan 2010. Okay, lepas tu alternatifnya higher maknanya greater than 2010. Okay, so bila kita baca dia punya soalan kat sini, antara contoh-contoh soalan ni, dia ada keyword-keyword dia. Okay, yang penting
HO mesti pakai simbol sama dengan, dan H alternatif H1 mesti pakai simbol yang lain daripada sama dengan, seperti different, not equal to, decrease. Selain decrease apa? Contohnya lower atau smaller ataupun less. Okey. Dan kalau yang lagi besar, simbol lagi besar, boleh pakai higher, bigger, increase, lagi apa? Increase, longer, lagi apa-apa sahaja yang nampaknya lebih banyak, lebih besar, lebih panjang, apa-apalah. Okey, boleh cari nanti. Greater, semestinya keyword greater. Okey. Okey, seterusnya. Okey, muka surat 133, kita ada dua jenis type error, type 1 and type 2 error. So type 1 dengan type 2 error ni kita lihat dekat sini, dia ada definition nak kena fahamkan dulu. Test statistic. Test statistic is a function of sample data on which the decision is to be based. Maknanya kita akan ada nanti beberapa test, yang mana test tu kita nak kita kena check dulu kes soalan kita nanti. So kita nak guna test statistik yang mana satu yang boleh menentukan kita punya kita punya keputusan akhir nanti. Okey, critical region pula maknanya adalah a set of value of test statistic on which null hypothesis will be rejected. Okey, critical region ni dia nanti bila kita dah kira, kita akan buat satu bell shape. Okey, yang mana bell shape ni akan ada, okey, macam biasalah bell shape kita 100%. Lepas tu kita akan ada masalah, kita akan baca kita punya hipotesis. Kalau hipotesis kita contohnya greater, dia punya alternatif kita greater, kita akan ada satu kawasan di sini kosong. Okey, dan kita akan ada kawasan berlorek di sebelah menunjukkan greater lah, lagi besar ke depan. So, kawasan yang berlorek kat sini dikatakan sebagai rejection region. Okey, so rejection region ni kalau kita kira nanti, test kita yang pertama nanti, kalau kita kira nilai kita tu jatuh dekat dalam kawasan yang berlorek ni, maknanya null hypothesis kita kena reject. Bila kena reject, kita kena decide bahawa alternatif hypothesis yang kena accept. Okey, nanti saya tunjuk, jangan risau. Okey, critical value adalah first or boundary value of critical region. Okey, critical value ada dekat sini. Okey, ini kena baca gunakan table. Yang mana critical value ni akan menentukan bermula daripada mana kawasan rejection region kita. Okay, whenever statistical inference method are employed, it is always possible that the decision reached will be incorrect. This is because partial information obtained from the sample is used to draw conclusion about the entire population. So, dia ada mention kat sini, kadang-kadang bila kita mengira tu ada possibility kiraan kita akan jadi salah. Sebabnya sekarang ni kita dapat information itu daripada sampel untuk menentukan keseluruhan punya conclusion populasi. Okay, so antara jenis-jenis decision yang dah tersalah buat adalah seperti di bawah, type 1 and type 2 error. Okay, kita ada dua jenis type 1 dengan type 2 error. Okay, tengok box yang bawah ni senang. Okay, HO is true or false HO adalah true or false. Decision sama ada do not reject HO ataupun reject HO. Okey, kalau dilihat dekat dalam ni, awak akan nampak kita ada dua tempat yang mana kita dah melakukan kesalahan untuk membuat keputusan hipotesis. Okey, type 1 error. Okey, type 1 error adalah berlaku apabila, okey, tengok kat sini. Type 1 error berlaku apabila kita dah ter-reject. Okey,
terreject hipotesis yang benar. Okey, kita dah terreject hipotesis yang benar, menunjukkan kita dah buat satu kesalahan lah. Okey, katakanlah kita ada kita buat satu survey pasal CPA pelajar. Okey, CPA pelajar tu kita kata CPA pelajar ni adalah katalah hipotesis pelajar itu, CPA pelajar itu kata pelajar UTHM ni CPA-nya lagi besar daripada 3.5. Tapi selepas kita mengira, kita tak terima decision itu. Sedangkan memang ada satu statistik yang mengira betul. Jadinya kita ni dah buat satu kesalahan lah, type 1 error. Tapi kalau dilihat di sini, okey, yang warna hijau, saya tandakan yang warna hijau. Okey, correct decision, kita dah buat decision yang betul apabila kita tidak reject. Tidak reject ni maknanya apa? Accept lah kan? Kita tidak reject hipotesis yang betul. Maknanya kita dah buat keputusan yang betul lah. Kita tak reject lah. Benda betul kita tak reject. Kita terima. Jadi kita dah buat keputusan yang betul. Okey. Dan yang kedua, okey, bila HO kita salah, type 2, HO kita salah, tapi kita terima. Okey, tapi kita terima. Maknanya sekarang kita dah buat kesalahan lagi teruk. Benda yang salah kita terima. Jadi kita dah buat type 2 error. Buat kesalahan yang salah memilih lah. Okey, kita terima benda yang salah. Dan yang last sekali dekat box ni, yang bawah ni, okey, kita dah buat keputusan yang betul, correct decision. Okey, kita buat keputusan yang betul kalau hipotesis yang salah kita reject. Ya, itu adalah keputusan yang betul. Okey. Okey, tengok kat sini. Ini adalah dia punya kiraan dia lah, dia punya cara penulisannya. So, type 1 error adalah reject HO when in fact it is true. So, simbolnya adalah alpha. Type 1 alpha. Okay, type 2 accepting H1 when in fact when it is in fact false. Terima benda yang salah. So, ni adalah type 2 error, simbolnya adalah beta. So, type 1 dengan type 2 mana lagi teruk? Type 1 lagi baik, type 2 lagi teruk lah. Type 1 ni kita terreject benda yang betul. Yang type 2 ni adalah terima benda yang salah. Tersalah buat keputusan. Okey. Okey, ni contoh tentang ni selalu dalam apa ni? Dalam mahkamah. Okey, so dalam mahkamah kita ada keputusan hakim kan. So dalam keputusan hakim tu kita akan ada 4 perkara biasanya, iaitu adakah tertuduh itu bersalah ataupun tidak bersalah, adakah dia akan didakwa ataupun akan dibebaskan. Jadi hipotesis pertama adalah orang defendant itu tidak bersalah, innocent, tidak bersalah, dan dia punya alternative hypothesis defendant tidak bersalah, is not innocent. Okey, tidak bersalah maksudnya bersalah lah. Okey, guilty. Okey, dekat sini kalau awak perhatikan, okey, HO dia akan, okey, kita tengok yang atas. Okey, type 1 akan berlaku apabila, kat sini, type 1 error akan berlaku apabila hakim ni dia terdakwa orang yang tak bersalah. Hakim dia dakwa, convict, terdakwa orang yang tidak bersalah. Okey. Dan type 2 pula adalah kat sini, hakim dia telah acquit ni bebaskan. Hakim telah membebaskan, okey, tertuduh yang sememangnya bersalah. Okey. Jadi kalau awak tengok kat sini, type 1 error, type 2 error. Type 2 error ni lagi teruk lah.
dia telah membebaskan orang penjenayah contohnya. Jadinya dia akan menggugat keharmonian. So dia jadi type 2 error yang lebih teruk. Okey, so itu dia punya penerangannya lah, sama macam saya terangkan tadi. Subtopik 7.2, hypothesis test for single mean. Sekarang kita dah nak mula mengira. Okay, so test the hypothesis test about single mean. Okay, kita ada dekat sini. Kalau awak tengok dekat nota muka surat 134 ni, kita ada macam ini dia punya tabelnya. Jangan takut. Okay, bukan semua ni kita guna serentak, kita akan pilih-pilih je. Okay. Okay, dalam ni kita ada kes yang pertama, apabila variance kita, apa yang ni, variance kita sama dengan 80 ni, mungkin contoh saya kot, tak ada sebenarnya. So variance kita known for any value of sample size. So variance, kalau kita baca kita punya statement nanti, variance ni tahu berapa nilainya. Kita akan gunakan kes yang pertama. Okay. So kalau awak baca sentence ni, ingat tak chapter berapa kita dah pernah jumpa? Chapter sebelum ni lah, chapter 6. Kita ada juga topik-topik macam ni. Kalau variance tahu, kalau variance tak tahu, sample size kena berapa. Okay, so dia seakan-akan sajalah. Okay, kita tengok kat sini. Kalau variance kita diketahui, kalau variance diketahui, standard deviation pun diketahui. So apabila hipotesis kita ni, hipotesisnya, okay, ni dia punya hipotesis HO kita wajib guna simbol sama dengan H1. Kita ada pilihan lah, sama ada tak semestinya berlaku tiga-tiga ni serentak, sama ada A ataupun B ataupun C. A apabila less, B apabila greater, dan C not equal to. Okay, so bila kita dah tentukan kita punya H1 antara A, B ataupun C, ni adalah dia punya statistical testnya. Okay, statistical test ni mudah je. Kalau awak tengok kat sini, dia seakan-akan kita punya formula yang kita dah belajar dalam chapter 4. Okay, standard normal distribution. Okay, dia pakai Z. Z sama dengan X bar minus mu dibahagikan dengan sigma dibahagikan dengan square root N. Okay, ni formula dia. Okay, kemudian rejection regionnya, kita akan reject HO apabila ... Okay, kita kena tengok dia punya case lah. Okay, kalau kita punya H1 kita yang A, kita punya rejection region kita pun yang A. Kalau hypothesis alternatif kita B, kita akan pakai rejection region kita pun B, dan seterusnya lah. Okay, so kalau kita ada dekat sini, kita baca, bila kita diberi hypothesis alternatif kita simbolnya less, okay, bermakna rejection region kita pun less lah. Alright, so macam mana kita nak tentukan value ni? Okay, kita akan tengok table 4 nantilah. Table 4. Okay, macam mana ceritanya benda ni? Kalau awak dapat lihat dekat sini, kita punya nilai dekat sini, negatif Z alpha. Kebiasaannya kita akan ada kita punya bell shape. Bila kita punya hipotesis kita tu simbolnya less, simbol tempat untuk rejection region ada kat belakang ni. Okey, ada kat belakang ni dia punya rejection region. Jadinya dalam soalan, kalau dia ada bagi nilai alpha, alfanya tak perlu dibahagikan dengan 2. Okey, sini alpha. Okey, dia tak sama macam chapter yang sebelum ni. Alfanya kena bahagi 2. Sebabnya untuk soalan tu kiri dan kanan dia ada alpha lah. Okey, ambil sikit-sikit sebelah-sebelah. Tapi untuk kes ni, bila dia pakai simbol less, dia punya rejection regionnya hanya berada di sebelah kiri. Okey, dan kenapa dia ada negatif? Sebab tengah-tengah ni kosong. Jadi kalau dia ke kiri, mestilah dia ada negatif lah. Okey. Untuk yang B pula, dia pakai simbol greater. Jadi dia punya rejection regionnya pun greater juga. So, bila rejection regionnya greater, gambarnya macam mana? Gambarnya masih bentuknya bell shape. Okey.
So dalam bell shape ni, kalau sini kita punya alpha. Alfanya kena bahagi 2 ke tidak? Tidak juga. Sebab dia kata untuk yang lagi besar. Maknanya dekat sebelah kiri ni tak ada rejection region. Okay. So kosong kat tengah sini. Jadi simbolnya positif lah. Tak macam atas ada negatif. Okay, untuk yang C. Okay, untuk yang C ni, kalau awak lihat, disebabkan simbolnya tidak sama dengan. Bila simbolnya tidak sama dengan, kita tak tahu dia punya keadaan rejection regionnya berada di kiri ataupun berada di kanan. Jadi kita akan decide untuk bahagikan alpha itu kepada 2 bahagian. Yang ini barulah dibahagikan dengan 2. Alfanya dibahagikan dengan 2. Okey. Jadinya lepas tu kita akan tengok table. Bila kita dah tengok table untuk value-value Z ni, kita akan compare dengan statistical test. Okey. So, daripada sini gambar yang pertama ni untuk simbol yang less, yang kedua untuk yang greater, yang ketiga ni adalah untuk yang not equal to. Okey. Okey, kes yang kedua adalah apabila variance kita unknown tapi sampel size kita lagi besar ataupun sama dengan 30. Jadi kita akan pakai test yang ni lah. Ni testnya, cara tengok buku sifir sama, ni hipotesis dan ni HO. Okey. Kes yang ketiga apabila variance unknown dan sampel size kurang daripada 30. So untuk kes ini dia punya HO sama, H1 sama macam kes di atas. Rejection region dengan statistical test tak sama, iaitu bila sampel size nya kurang daripada 30, kita akan gunakan t-test, iaitu kita kena tengok tabel 7. Okey, yang mana t-test ni, okey, dekat sini t-test tu kalau awak masih ingat, dia ada pengiraan untuk V. V tu adalah degree of freedom, N tolak 1 sama dengan V. Okey. Dan konsepnya A masih sama, kurang, alpha tak perlu bahagi 2, B greater, alpha tak perlu bahagi 2, dan C untuk simbol not equal tu kita tak tahu kiri atau kanan, jadi kena bahagikan dengan 2. Okey, cuba tengok test-test ni, fahamkan, dan kita akan cuba buat example. Okey, perhatikan muka surat 135. Inilah dia punya bell shape-nya. Kalau less ada dekat sebelah kiri. Kalau t-test pun sama, belah kiri juga. Yang z-test yang tengah ni adalah untuk kes 1 dan kes 2. Kes 1 dan 2. Dan yang ini adalah untuk kes 3. Alright. Okay, kalau one tail greater, okay, ni one tail greater, dan kalau two tail not equal tu ada kiri dan kanan. Okay, lupa cakap tadi, kalau dia punya simbol less dengan greater, namanya one tail, sebab kawasan beloritnya ada satu tail sahaja, di kanan ataupun di kiri. Tapi kalau not equal tu, dia adalah two tail. Two tail case maksudnya rejection regionnya ada di 2 tempat, ada 2 ekor, two tail. Okay. Okey, ni prosedur untuk kira hipotesis test. Prosedur ni kalau kita perhatikan yang pertama, define question to be test and formulate the hypothesis, determine the case, compute statistical test, determine rejection region and draw graph, make some decision whether reject or not to reject the null hypothesis, summarize the result. Okey, ada 5 step. Dalam 5 step ni bermula dengan baca soalan, tulis hipotesis. Okey, tulis hipotesis. Lepas tu step kedua, compute statistical test, nak pakai z-test ataupun t-test. Lepas tu check rejection region dengan draw graph. Okey, draw graph ni maknanya bell shape Draw graph tu maknanya bell shape. Lepas tu buat keputusan dan summarize. Okay, kita kena learn from example. Muka surat 136. Ada contoh kat sini. Jawapan dah ada. Sekejap Okay, example B. Saya kalau buat chapter ni, student mesti ada tanya, dia memang bagi ayat macam gini ke?
Ya, dia memang bagi kita punya case tadi dalam bentuk sentence panjang-panjang macam ini. Kita kena baca. Okey. Kena baca. Okey, soalannya. Saya terangkan. Seorang guru mendakwa bahawa pelajar dalam kelas mutiara belajar lebih masa. More hours. Belajar lebih masa berbanding kelas-kelas student yang lain. Okey, min jam, purata jam untuk belajar adalah 25 jam dengan standard deviation 3 jam per week. Okey. So dikata kat sini purata pelajar ni adalah 25 jam. Okey. Dan standard deviationnya 3. So, dia ambil sampel 27 sampel of 27 orang pelajar kelas mutiara secara random, dan mean untuk numbers hours spent studying per week was found to be 26 hours. Okay, maknanya soalan ni kan, kalau baca tadi betul-betul, student dekat kelas mutiara ni bukan 27 orang je. Student dekat kelas mutiara ni mungkin 100 orang. Jadi dia dakwa kelas mutiara ni belajar lebih masa. Semua dia kata semua students in kelas mutiara semua belajar lebih masa. Lepas tu dia kata puratanya 25 jam, standard deviation 3, tapi untuk semua. Okey, maknanya sekarang 25 ni adalah dia punya nilai mu. Mu sama dengan 25. Okey. Lepas tu dia kata a sample of 27. Kita keluarkan maklumat dulu. Sigma sama dengan 3. Okey, a sample of 27. Barulah daripada semua student dalam kelas mutiara tu dia buat sampel. Dia ambil sampel sama dengan 27 orang. So dalam 27 orang tu dia cari lagi min untuk 27 orang tu punya minnya berapa pula. Jadi min untuk sampel adalah X bar sama dengan berapa? 26. Okay, so ada 4 maklumat asal. Lepas tu dia kata can the teacher's claim be accepted at 5% significant level. Jadinya 5% significant level ni adalah dia punya nilai alpha. Alpha sama dengan 5%. Ya, ini 0.05. Okay. So, bila kita baca ni, ada lagi satu benda yang kita belum guna, iaitu more hours. Jadi, kita dah boleh bina dia punya hypothesis. Okay, hypothesisnya kita lihat dekat sini. Bina hypothesis. Okay, hypothesisnya adalah bila hypothesis kita baca kat sini, cikgu dia dakwa studentnya belajar lebih masa. Okay, belajar lebih masa maknanya hypothesisnya adalah mu greater daripada 25, more hours. Jadinya bila simbolnya greater, kita kena pakai dia simbolnya H1. Okay, so ini adalah claim daripada teacher. Saya tulislah kat sini, ini adalah claim, dakwaan daripada cikgu tu. Jadi apakah H1? HO. HO nya adalah mu sama dengan 25. Okey, satu simbol sama dengan, satu simbol lagi besar. Okey, bila kita baca dekat sini, tadi kita kena tentukan kita nak pakai kes mana. Jadinya dalam kes 1, dia punya kes mesti ada variance. So standard deviation ada kat sini. Okey, sigma ada sama dengan 3, maksudnya kita boleh cari juga dia punya sigma square lah. Sigma square dia sama dengan 3 kuasa 2. Maknanya ini adalah kes Okey, maksudnya ini kalau kita baca variance known. So kes 1. Okay, so kes 1. Bila kita tengok kes 1, okay, ni kes 1 kita. Dalam kes 1 kita ni, kita kena ambil ni statistical test ni. Z sama dengan X bar minus mu bahagi sigma bahagi square root N. Ni statistical test kita. Kita akan ambil dia. Dan kita akan
catatkan di sinilah. Itu dia Z test. Ni Z test kita, ambil yang kotak yang tadi tu, Z test, ni formula dia. Okey, bila kita dah tahu formula mana kita nak guna, okey, kita akan masukkan nilai lah. X bar 26, mu 25, square sigma 9, N 27 dan dapatkan nilai 1.7321. Okey. So, bila kita dah tahu nilai Z test, kita akan rest daripada kiraan untuk bahagian Z. Step 2 ni dah siap. Kita akan pergi kepada step yang ketiga. Step yang ketiga, kita akan cari rejection region. Okey, cari rejection region kita. Okey, kita punya case ni adalah simbolnya greater. Okey, greater bermakna sekarang kita adalah case one tail. Bila one tail, kita akan cari dalam statistical table for Z alpha. Alpha kita adalah 0.05. Kita nak check Okey, kita tengok buku CV. Okey, ni table 4 kita. Okey, dalam table 4 ni kita akan terus cari alpha yang 0.05. Kat sini. Alpha 0.05, nilainya adalah 1.6449. Okey, ni dia, nilainya adalah 1.6449. Okey, jadinya rejection region kita ni, kita akan bermula daripada nilai 1.6449 dan ke atas, and more than. Okey, so ini gambar rajahnya. Okey, kalau diperhatikan gambar rajahnya, kat sini kalau kita buat satu demi satu, mula-mula awak akan lukis bell shape dulu. Lepas awak dah lukis bell shape, awak akan check alfanya dekat mana. Okey, awak akan tandakan dalam awak punya bell. So, nilai yang ada alfa ni, Z alfa ni akan jadi kita punya benchmark dekat mana bermulanya tempat rejection region 1.6449 kat sini. So, tadi ni adalah one tail test. One tail test maknanya dia punya kawasan untuk merejectnya ada dekat kawasan depan sinilah. Okey, so kita tandakan. Okey, kat situ. Bila dah tahu rejection region yang kat sini, awak akan tengok balik step 2. Step 2 tadi, tengok balik nilai ni. 1.7321 tu dekat mana? Okey, tengok dekat bell shape, tengah-tengah yang dekat tengah ni kosong kan? Sini kosong. So, kena tengok dekat bell shape ni 1.7321 kat mana? Jadi sini 1.64, sini infinity. Okey, maknanya nilai 1.732 tu ada kat dalam ni. Okey, sini adalah 1.7321. Okey, bermakna sekarang awak punya Z test awak ni jatuh dalam rejection region. Okey, so bila dia jatuh dalam rejection region, okey, kita dah terus pergi ke step 4. Test value ni, Z test ni, test value kita jatuh di rejection region. Jadi kita kena reject HO. HO kena reject. Okey, so bila HO kita kena reject, okay, kita tengok balik kita punya hipotesis tadi. Okey, saya tuliskan kat bawah. Okey, hipotesis kita, kalau kita boleh tuliskan semula, HO mu sama dengan 25 kan. Okey, lepas tu H1 mu greater daripada 25. Ini claim daripada cikgu, betul? Cek balik atas. Betul. Jadinya sekarang bila kita kena reject HO awak kena reject. Ini dah kena reject. Tak boleh terima. Jadi bila dia dah kena reject, biasanya saya akan potong lah. Bila dia dah kena reject, awak kena accept H1. Okey, so yang ini kena reject. Jadi yang awak kena terima adalah yang bawah ni. Okey, ni kena accept. So, bila kita dapat accept yang bawah ni, accept kita ni bercampur Ni ada bercampur dengan claim.
campur dengan claim. Accept, dah lah accept. Lepas tu ada pula dakwaan-dakwaan. Maknanya kita boleh buat conclusion mempunyai bukti yang cukup untuk support claim. Okey, kita ada bukti, kiraan kita tu adalah bukti untuk sokong kita punya claim ini bahawa pelajar dalam kelas Mutiara memang belajar lebih masa berbanding pelajar kelas lain pada 5% significant level. Okey, dia ni ada bukti lah, ada bukti bahawa dakwaan cikgu tu betul, memang belajar lebih masa. Cuba fahamkan. Okey, untuk example C, muka surat 137, kita nak cuba jawab soalan ni. Okey, soalannya adalah tentang from extensive record, it is known that duration of treating a disease by a standard therapy has a mean of 15 days with a standard deviation of 3 days. So, kita terus keluarkan dia punya maklumat dia. Okey, dekat sini dia mention bahawa dia tak cakap ini daripada sampel ke apa, tapi dia ada satu diketahui extensive record, maknanya populasi dulu-dulu. So kita boleh katakan di sini dia punya datanya adalah, first kita nak keluarkan maklumat dia. Okey, mu sama dengan 15. Standard deviation 3, sigma sama dengan 3. Lepas tu ada satu dakwaan mengatakan terapi yang baru boleh mensingkatkan, mensingkatkan masa merawat, okey, treatment time dia. So reduce ni adalah satu keyword. Okey, untuk to test the claim, untuk kita nak check betul ke dakwaan tu, new therapy is tried on 70 patients. So kita ada 70 sampel. Dalam 70 sampel ni diambil dia punya average masa untuk rawatan. Kita dapat X bar sama dengan 14.6. Lepas tu alfanya adalah 1%, maknanya nilainya adalah 0.01. Okey, daripada sini semua maklumatnya dah ada. Kita boleh check kita punya kita punya case manalah. Okey, so kita pergi kepada step yang pertama. Apa yang perlu kita buat adalah kita nak keluarkan dia punya hipotesis. Okey, step 1. Okey, dalam step 1 kita akan keluarkan dia punya hipotesis. Apa hipotetisnya adalah, okey, hipotesis asal kita adalah mengatakan bahawa purata untuk masa untuk merawat pesakit adalah 15 hari. Okey, alternatif hipotesis kita adalah H1. Ini adalah apabila ada dakwaan lain. Dia kata masa average untuk merawat boleh dikurangkan, to reduce, boleh disingkatkan daripada 15 hari. Ini dia punya claim. Ni adalah ada dakwaan lah. Okey, seterusnya bila kita punya hipotesis ni dah ada, kita akan buat step kita yang ketiga lah. Kedua, sorry. Okey, belum apa-apa dah ketiga. Step yang kedua. So, apakah langkahnya adalah, step yang kedua tadi ajar apa? Cari dulu kes mana, lepas tu buat Z test. Okey, bila kita dah dapat kita punya hipotesis ni tadi, kita akan tentukanlah kita punya kes. So bila kita tengok dekat sini, kita ada nilai apa ni, standard deviation, maknanya kita ada dia punya variance pun kita ada variance 3/2. So kita sekarang ni kita dah ada penanda lah. Okey, penanda kita bahawa kita punya variance kita known. So kita akan gunakan case 1.
Okey, dalam kes 1 pula kita nak tentukan A, B ataupun C. Kes 1 kita bergantung kalau A untuk simbol yang less, okey, B untuk simbol yang greater dan C untuk simbol not equal to. Jadi kes kita adalah kes 1A. Okey, kita akan gunakan kes 1A. Okey, kemudian bila kita dah tahu kes, kita akan buat dia punya z-test. Kita akan tengok dalam table apakah formulanya. Okey, ini kita punya kes 1. Okey, kes 1A ada kat sini less than. So, statistical testnya adalah yang ini. Okey, kita akan ambil yang ini. Okey, dan kita akan gunakan di sini lah. Okey, ini dia punya formula dia. Statistical testnya adalah menggunakan z-test. So, kita akan masukkan kita punya nilai kiraan kita. So, kita ada sama dengan, okey, X bar kita berapa? 14.6. Masukkan 14.6. Minuskan dengan mu. Mu kita 15. Dibahagikan dengan sigma. Sigma kita 3. Diperkan dengan square root N. N kita adalah 70. Okey, kira punya kira. Kita dapat ni nilainya adalah negatif 1.115. Okey, ni step 2. Okey, siap je step yang kedua. Kita akan pergi kepada step yang ketiga. Okey, yang mana step yang ketiga ni kita dah nak lukis-lukis dah kita punya bell shape. So, ini step 3 kita. Okey, dalam step kita yang ketiga, kita akan gunakan kita punya table 4. Yang mana bila kes kita negatif, kita akan gunakan test kita nak cari negatif Z alpha. So, kita punya alpha dah tahu, negatif Z 0.01. So, kita tengok dalam table negatif. Okey, tengok table 0.01. Okey, ni table 4 kita. Cari alpha 0.01. Kat sini value-nya adalah 2.3263. Okey, value-nya adalah 2.3263. Okey. So, sekarang kita dah ada step 2 dah dapat kira, step 3 pun dah kira. Jadi, kita nak teruskan dengan melukis gambar. So, dalam kita punya gambar, kita akan buat bell shape. Okey, so dalam bell shape ni tengah-tengah adalah kosong. Okey, bell shape ni kita kena refer pada kita punya nilai di step 3 dulu. Nilai di step 3 ni kita akan tandakan dalam kita punya bell shape. Kat sini katalah kita dapat kat sini negatif 2.3263 dan kita tandakan. Okey, kat situ. Kenapa lorikkannya di sini? Sebab dia kata tadi less. Okey. Okey, bila kita dah tandakan kat sini, apa yang perlu kita buat adalah kita pergi balik, tengok dekat step kita yang kedua. Pergi step 2, nilainya berapa? So, nilainya berapa ni, jawapan akhir ni akan ditandakan dekat dalam awak punya bell shape. Jadi, bila kita tengok nilainya adalah negatif 1.115 dekat bell shape, boleh jadi dia dekat dalam, kalau sini kosong, dekat sinilah. Okey, kat sini adalah negatif 1.115. Okey. So, bila kita tengok sekarang ni, kita punya z-test kita ni, statistical test kita jatuh di kawasan yang putih, bukan kawasan yang berlorik. Okey, jadi kita boleh pergi kepada step 4. Kita boleh tuliskan sikit dia punya apa dia punya maknanya bila jatuh di kawasan situ. So, bila dia jatuh di kawasan yang putih, bermakna sekarang kita boleh catatkan bahawa test value did not fall in rejection region. Okey, bila dia tak jatuh di kawasan rejection region, kita boleh buat satu conclusion bahawa kita kena accept HO.
Okey, dia tidak jatuh di kawasan rejection region. Dia jatuh dekat kawasan warna putih. Kawasan putih ni maknanya untuk terima HO, kawasan berlori untuk reject HO. Jadi kita kena accept lah, accept HO. Okey, dan step yang terakhir, step yang terakhir kita akan buat satu conclusion. Step kelima. Okey, step yang kelima kita nak buat conclusion bahawa kita kena nak tengok, nak buat dia punya conclusion, kena tengok balik hipotesis. Kena tanda-tandakan dulu dalam hipotesis ni apa-apa, baru kita boleh buat conclusion. Okey, bila kita accept HO, maknanya H1 kita kena reject. Ni kena reject. Ni tak nak. Okey, ni dah kena reject. So, bila ni kena reject, ini kena accept. Okey, yang bawah ni kena reject. Okey, so sekarang kita dah boleh buat conclusion. Okey, apa conclusion kita adalah, kita ada enough evidence sekarang ni kita kena tengok untuk support ke untuk tak support claim. Jadinya bila kita tengok sekarang ni, kita punya claim dekat sini dah kena reject. Bila dakwaan ni dah kena reject, maknanya kita tak boleh sokong lah. Maknanya tu not support the claim that a new therapy can reduce the treatment time. Okey, kita sekarang ni kita ada bukti. Ni kiraan-kiraan kita ni semuanya bukti untuk tidak menyokong dakwaan bahawa new terapi tu boleh mensingkatkan masa rawatan. Okey, cuba tengok langkah-langkahnya apa yang kita buat tadi. Mula tuliskan semua data. Step yang pertama, tuliskan hipotesis. Lepas tu kenal pasti case. Step yang ketiga, buat statistical test. Step yang ketiga, cari dalam table dan lukis gambar. Step yang keempat, apa keputusan untuk step yang ketiga. Dan step yang kelima adalah conclusion. Okey, saya harap boleh faham dengan contoh ni. Okey, untuk example D, muka surat 138, kita ada soalan tentang kesihatan juga. Apa ni? It is claimed that a new treatment is more effective than a standard treatment for prolonging the life of terminal cancer patient. The standard treatment has been used for a long time, and from record in medical journal, the mean survival period has been 4.2 years with standard deviation 1.1 years. Apa dia cakap ni? Dia kata ada dakwaan new treatment lebih efektif. So ini adalah dia punya keyword, more effective daripada standard treatment. Lepas tu standard treatment dah digunakan lama, dan daripada jurnal ada mengatakan bahawa mean untuk survival orang-orang yang sakit kanser ni kalau gunakan standard treatment, dia boleh survive 4.2 tahun. So itu maklumat. Okey, so maklumatnya adalah mu sama dengan 4.2, standard deviation 1.1. Lepas tu dia kata ada new treatment telah digunakan kepada 80 orang patient, n sama dengan 80. Dan daripada 80 orang tu average duration survival calculated to be 4.5 years. Daripada 80 orang ni, masa untuk survival dia dah dikira, dia dapat X bar sama dengan 4.5. Dia punya alpha dia adalah 0.01. Okey, so ni dia punya data. Okey, apa lagi? Okey, seterusnya kita nak buat step by step. Apa yang perlu kita buat adalah
Okey, saya nak tulis dia punya tajuk dia. Step 1, step 2, step 3, step 4, dan juga step 5. Step by step. Step 1 ni mana? Step 1 tak ada. Okey, kejap Okey, step 1 sampai step 5. Okey, step 1. Okey, step 1 apa yang kita akan buat adalah mula sekali kita akan tulis dia punya hipotesis. So HO kita, kejap So HO kita adalah mu sama dengan kalau null kena guna sama dengan H1 kita adalah mu. Okay, keyword tadi kata more effective. More effective maksudnya greater lah. Greater, dia tahan apa tu? More effective dalam kes ni maksudnya dia boleh memanjangkan jangka hayat tu lah kan. So greater daripada 4.2. Ini adalah claim. Okay, so seterusnya bila dah dapat step 1 ni, kita akan tentukan kita punya case. Kita nak pakai case mana. So bila kita check kita punya soalan dekat sini, kita diberi dia punya ni standard deviationnya ada. Okay, maknanya sekarang variance pun ada lah. Variance nya ada 1.1 kuasa 2. Okay, so kita akan gunakan case apa ya? Okay, kita ada variance known. So use case 1 lagi. Okay, kita akan pakai case 1 B. Dia kata greater kan? Case 1 B. Okay, so untuk case 1 B ni, kalau kita lihat di sini, okey, case 1B kita tengok dia punya formula. Okey, ni case 1B, kita akan pakai formula yang ni. Okey, untuk dia cari dia punya Z testnya. Okey, ni formulanya. Okey, so untuk formula ni macam biasa kita akan masukkan semua nilai-nilai itulah. Okey, kita akan masukkan X bar. So X bar nya berapa? Tengok balik data. Okey, kita punya kiraan adalah sama dengan 4.5 minuskan dengan mu 4.2 dibahagikan dengan sigma. Sigma kita adalah 1.1 diperkan dengan bilangan N 80. So kita dapat nilai 2.4393. Okey, so siap untuk step yang kedua. Kita boleh pergi kepada step yang ketiga. So untuk step yang ketiga, kita akan check dia punya Z lah. Okey, so apa nilainya yang kita akan check adalah Z alpha sama dengan Z 0.01. So kita tengok statistical table 4, kita akan dapat nilai 2.3263. Okey, so daripada step 3 ni kita akan terus lukis kita punya bell shape. So dalam bell shape ni macam biasa tengah-tengah sini kosong. Okey, 2.3263 kita kena attach dekat dalam kita punya bell shape ni. 2.363 katalah ada dekat sini. Okey, 2.3263. Okey, so kawasan yang rejection region di sini. Dan kita kena pergi tengok balik step kita yang kedua.
dalam step kita yang kedua, kita akan tandakan dalam bell shape juga. 2.4393 ada dekat depan sikit. Kat sini. 2.4393. Okey, jadi sekarang kita dah nampak dah sikit antara tanda-tanda jawapan kita tu. Kita punya Z test kita masuk di kawasan berlorik. Jadi kita boleh typekan kita punya jawapan. Okey. Okey, step 4. Apa tu kita boleh katakan? Test value fall in rejection region. Okay, so bila dia jatuh di kawasan rejection region, jadi kita kena reject. So reject HO. HO kena reject. Okay. So bila kita dah reject HO, kita kena tengok balik kita punya hipotesis. Okay, dalam hipotesis kita ni HO kena reject. Yang bawah ni kena accept lah. Okay. So yang kena reject tu biasanya saya akan potong dia. Ni kena reject, tak boleh guna. So bila dia dah kena reject, kita kena accept yang bawah. Bila kita accept yang bawah ni, kita nampak accept kita bersama-sama dengan dakwaan yang telah diberi. Maknanya sekarang kita kena sokong lah orang yang mendakwa tu, betul lah dia buat dakwaan yang betul. Okey, kita terima. So kita boleh katakan dekat sini dia punya conclusionnya bawah sekali adalah there is enough evidence to support the claim that the new therapy is more effective than standard therapy for treatment for prolong the lives of terminal cancer patient at 1% significance level. Okay. Okay, enough evidence to support the claim that the new therapy is more effective than standard therapy for prolonging the lives of terminal cancer patient at 1% significant level. So ni dia punya conclusion. Okay, cuba tengok balik, perhatikan balik macam mana kita buat. Okay, step one by one buat, jangan kelang kabut. Okay. Okay, example seterusnya, example E. Okay, yang ni saya buat sekali dengan awak. Nanti example seterusnya saya nak awak buat sendiri. Okay, so untuk example E, the mean lifetime for sample of 100 batteries is bla 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 hour bla bla. However, company claim, okay, dia dah ada sampel. Okay, kita nak keluarkan teruslah dia punya maklumat dia. Okay, kita keluarkan dia punya maklumat. Saya buat dulu data. Lepas tu step 1. Lepas tu step 2. Lepas tu step 3. Step 4 and step 5. Supaya kita ikut satu demi satu lah apa yang kita nak buat tu. Okay. Okay, datanya mana? Hilang pula. Okay, tak apa. Okay, kita buat data dekat atas. Right, dia kata sample of 100 batteries. Maknanya sekarang dia dah mula keluarkan maklumat lah. Dia kata terus je N nya sama dengan 100.
Okay, dalam 100 batteries tu dia dah cari dia punya mean lifetime, jangka hayat dia, average jangka hayat dia dapat 1570. Jadi dia adalah X bar. Dan juga standard deviation adalah 120. So standard deviation ni kena pakai S lah, sebab ni adalah data daripada sampel. Okey, dia kata walau bagaimanapun company mendakwa bahawa baterinya jangka hayatnya 1600 jam. Jadinya dakwaan daripada company tu nak cakap dia semua bateri dia tu dia kata average lifetime 1600. Jadi kita ada kat situ mu nya dia kata 1600. Okey. Lepas tu dia kata alfanya 5%, so kita ada 0.05. Okey. So daripada sini bila kita dah dapat semua datanya, kita nak buat dia punya hipotesis lah. Okey, hipotesis pertama. Okey, kita ada mu kita sama dengan 1600. Yang mana ini dia kata dakwaan tadi kan, company claim dia orang punya bateri 1600 punya jangka hayat. Okay. So H1 nya pula apa? Okay, dalam kita punya soalan ni kalau kita perhatikan dia tak ada apa-apa keyword macam lebih panjang ke, lebih singkat ke, apa. Jadinya kita tak ada apa-apa keyword di sini, jadi kita kena pakai simbol not equal to selain daripada 1600. Okay, bila kita dah siap buat hipotesis kat sini, kita akan buat dia punya determine dia punya case lah, nak pakai case mana. Jadi bila kita perhatikan soalan kita ni, kita tak ada sigma. Okay, sigma kita tak ada. So kita boleh katakan variance kita unknown, tidak diketahui. So kita akan gunakan case apa? Okey, bila dia dah unknown, kita kena check pula adakah number of sample kita besar ataupun kecil daripada 30. Jadi bila kita tengok case kita ni besar daripada 30. Jadi kita akan gunakan case 2. Okey, 2 apa? A, B ataupun C. Kita kena tengok kita punya alternative test. Hipotesis ni, hipotesis kita adalah case not equal to. Jadi kita akan pakai 2C. Okey. So ni case kita nak tengok dia punya case berdasarkan kita punya data-data yang dah ada. Okey, step yang kedua kita akan buat statistical test. Jadi dalam statistical test tu kita kena tengok list of formula kita lah. Okey, so ni list of formula kita kena pakai case yang kedua. Okey, case yang kedua for sigma unknown. Okey, jadi kita akan pakai test yang ini. So kita nak ambil formula ni, statistical test, ni formulanya. Dan kita akan pastekan di sini lah. Okey, ni statistical testnya saya dah pastekan. Okey, kemudian kita akan masukkan nilai lah. Okey, kita punya X bar kita berapa? Tengok balik, X bar kita adalah 1570. Diminuskan dengan mu kita adalah 1600 dibahagikan dengan S kita adalah 120 dipurkan dengan square root N kita adalah 100. Okey, kira tekan kalkulator, kita akan dapat nilai negatif 2.5. Okey, untuk step yang ketiga, kita nak cari dalam buku sifir kan. So sekarang ni dalam case kita kena nak cari Z. Okey, so kita nak cari negatif Z. Okey, kalau dia perhatikan dekat sini, kita punya simbol adalah not equal to. So bila not equal to tu, kita punya bell shape kita adalah two tail. Okey, adalah two tail case. Okey, jadinya dalam bell shape ni dia ada dekat sini sikit.
dan di sini sikit. Ada dua bahagian. Jadinya untuk nak cari dia punya Z alpha ni, awak tak boleh je gunakan alpha 0.05 di kiri dan kanan. Alpha ni kena dibahagikan dengan 2. Okey, so alpha ni kalau kita bahagikan dengan 2, kita kena cari negatif Z 0.025. Okey, untuk yang di kiri, dan dalam masa yang sama kita kena cari untuk yang kanan lah. Okey, untuk yang kanan kita akan cari Z alpha bahagi 2. Kita akan cari Z 0.025. Okey, kita tengok kat dalam buku sifir. Okey, ni buku sifir kita. Kita nak cari 0.025 ada dekat sini. So value nya adalah 1.96. Okey, jadi nilainya yang belah atas ni adalah negatif 1.96. Yang bawah ni adalah 1.96. Okey, jadinya dua nilai ni nak tulisnya dekat mana? Dekat dalam kita punya gambar rajah tu, yang negatif tu ada kat sini. Negatif 1.96. Yang positif tu ada kat sini. 1.96. Okey, sebab dia alfanya mesti dibahagikan 2. Seorang ambil sikit. Okey, hujung sini, hujung sana. So, 2 ni, hujung ni, two tail ni adalah dia punya kawasan reject. Kalau kena je, step 2 masuk je dekat kawasan yang hijau berlorek tu, dikatakan bahawa reject H null. Jadi, kita try check. Step kita yang kedua, kita dapat nilai ni. Negatif 2.5, kita tandakan dalam kita punya bell shape, ada dekat dalam ni. Negatif 2.5. Okey, jadi daripada gambar ni kita boleh tuliskan bahawa fall in rejection region. So, apa yang kita perlu buat adalah kita kena reject H null. Okey, kena reject H null. Okey, kita kena tengok balik kita punya ni tadi. Okey, saya suka tanda dekat sini supaya kita nampak. Okey, kita kata tadi H null kena reject. Okey, yang ini kena reject. Maknanya yang bawah ni kena accept. Okey. So, bila dah kena reject tu, ini dah tak boleh pakai. Termasuk dengan dakwaan-dakwaan tu pun kena reject lah. Tak boleh terima, tak boleh sokong. Okey, ni kena reject. Jadi, kita boleh katakan bahawa dia punya conclusion akhirnya adalah there is enough evidence to apa? Okey, kita tadi claim kita dah kena potong, maksudnya kita tak boleh sokong. So, to not support the claim that that their batteries average lifetime is hours at 5 significant level. Okey, kita tak boleh, kita ada bukti bahawa kita tak boleh sokong dakwaan diorang ni lah. Dakwaan diorang tu kita tak boleh terima, tak boleh percaya. Yang diorang kata bateri diorang tu bertahan 1600 jam pada 5% significant level. Okey, cuba tengok, fahamkan. Okey, untuk example F, saya just nak keluarkan maklumat sahaja dengan hipotesis. Seterusnya, saya nak student cuba buat sendiri. Okey, dia kata dekat sini, human IQ is normally distributed with mean 110 and variance 144. Educationists claim that university students have higher IQ than ordinary students. To prove his claim, a sample of 25 university students are used at random, and their mean IQ score is 114. Perform appropriate hypothesis test at 5% significant level to prove the educationist claim. Okay, IQ manusia ni semua orang adalah 110. So 110 ni adalah dia punya mu. Ini adalah variance.
Educationist claim university hire. To prove his claim, N 25. Daripada 25 orang tu dapat min IQ-nya 114. So ni adalah X bar. So ini adalah alpha. Okey, jadi dia punya hipotesisnya apa? HO sama dengan 110. H1 higher. Ini adalah claim. Okey. So, saya nak student kira seterusnya kes apa nak guna. Step seterusnya, step 2 sampai step yang akhir sekali. So, saya bagi hint sikit. Jawapan step yang keempat. Step yang keempat, awak akan reject HO. Okey, awak akan reject HO. So, apa dia punya conclusion akhir? Cari sendiri. Okey, selamat mencuba.